3, 4, 2. Itu dah ada. Oh, hilang daripada emasnya. Baik, alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi kalau seria gembira tingkatan 4 selepas ini ada soalan yang akan ditanyakan kepada tingkatan 4 di sebelah sana. Ya, pasal nampak kali ini bersemangat semua yang ada pada hari ini. Dan sempena Syawal ini kita ada 10 lebih raya. Bagi siapa yang jawab lah. Jadi saya terima kasih ucapkan kepada Ustaz Razi pada hari ini dan juga kepada adik sekalian, anak-anak. 5 hadiah ni untuk yang lelaki, kalau boleh 5 untuk yang perempuan, putri. Putera 5, putri 5. Siapa yang sudi menjawab soalan, ya, dan sudi dia itu mesti jawab betul-betul, ya. Kalau boleh datang ke depan ataupun curi dia lah daripada belakang. Nanti kita serahkan duit raya, sampul raya. Dalam yang diisi ke tak ada, kita terpulang. Tengok ada kalau diisi okey. Kalau tak ada, jangan kecewa. Boleh? Boleh, ya. Baik. Kita mulakan majlis kita pada pagi ini untuk kita sama-sama melihat kepada tajuk, adakah Al-Quran membawa kejayaan? Adakah Al-Quran membawa kejayaan? Tetapi kita nak mulakan dahulu dengan sama-sama kita semua membaca Ummul Quran Al-Fatihah untuk sama-sama kita melihat jawapannya ada tak pada surah tersebut ataupun ada jawapan daripada surah-surah yang lain yang kita minta nanti tingkatan 4 ke tingkatan 5 boleh tolong jawab, ya. Nak harapkan tingkatan 2 tak boleh jawab. Jadi kita harapkan tingkatan apa? 1, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5. Al-Fatihah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon hidayah daripada Allah, dan hidayah ada 4 peringkat. Ya, siapa yang ada buku nota, catatan, pasal nanti nak soal. Ya, tak catat pun tak apa, catat kat sini, tapi bersedia untuk menjawab soalan nanti. Ada 4 peringkat hidayah di dalam kita mohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hidayah di mana kita boleh mendengar dan juga melihat dan boleh berfikir. Ini bukan sekadar pada Ahmad, bukan sekadar kepada Aminah. Ada nama Aminah tak sini? Tak ada. Ahmad? Ada, okey. Ataupun Ahsom, ataupun Mutusami, ataupun John. Tak kisahlah, asalkan dia boleh berfikir, boleh mendengar, boleh melihat. Itu adalah hidayah tahap 1. Dia tak baca Fatihah pun, dia tetap juga diberi hidayah. Dan itu sebabnya mengapa kita tengok bahawa orang yang bukan Islam juga diberi hidayah, tetapi tahap berapa? Tahap 1. Tahap yang kedua, kita membaca Ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya kita mungkin 5, paling kurang ialah tahap 2, di mana kita baca Quran, kita dengar ceramah, kita baca hadis, kita dengar ceramah agama, kita belajar bersungguh-sungguh dan kita dapat kefahaman, pencerahan apa yang perlu saya buat untuk berjaya. Itu tahap apa? Tahap 2. Kita belajar, kita dengar berceramah. Saya sendiri berceramah pada anak-anak sekalian, adik sekalian. Dan kemudian saya berceramah lah, sungguh-sungguh. Yang lain pun dengar sungguh-sungguh. Bukannya main telefon ke, bukannya dia sambung tidur pagi tadi ke, tak. Tetapi dia bersungguh-sungguh. Itu hidayah tahap 2.
Tetapi kalau katakan dia tersebut pada waktu khutbah Jumaat ke, ataupun ketika nak tunggu 9.30 ini dia tersebut dan dia tak dapat apa-apa, dia dapat hidayah tahap berapa? Harap asal. Tapi kalau dia tak dengar, dia tak lihat dan tak berfikir, mungkin tak dapat hidayah. Tetapi alhamdulillah dia berada dalam majlis ilmu begini, kita doakan beliau juga dapat hidayah. Jadi kalau katakan faham, keluar daripada pintu ini nanti kita tanya ada berapa hidayah, ada berapa tahap? 4, maksudnya itu hidayah tahap 2. Pergi ke kelas belajar, cikgu ajar, kalau dia faham, hidayah tahap 2. Tetapi kita doa lagi, ihdinas siratal mustaqim. Boleh tak nak dengar suara putera dahulu ayat sebentar tadi? Sama-sama 1, 2 mula. Kita mohon perkara tersebut bukan sekadar kita nak faham, tetapi tahap ketiga ini Allah mengurniakan apa yang dinamakan at-taufiq. At-taufiq maksudnya apa? Allah izinkan kita, maksudnya dah faham dan kemudian kita buat apa yang kita faham, itu namanya adalah hidayah tahap 3. Ada orang yang dia faham, nota dia memang penuh, tapi buat tak buat. Ya. Dia faham dah bahawa solat mesti awal waktu, tapi pada waktu solat dia lambat juga. Semai subuh pukul 6.59. Itu hidayah tahap berapa tu? 2. Pasal dia tak boleh praktik, dia tak boleh amalkan perkara tersebut, dia tak dapat taufiq. Hidayah taufiq ini hidayah pada tahap 3. Dia tahu dah bahawa dia kena belajar sungguh-sungguh, pergi kelas awal, tidur secukupnya untuk bangun awal, tapi dia tidur pukul 4, main game, dan kemudian bangun pukul 7.30. Itu tak dapat hidayah tahap 3. Tahap 2 tanya, betul tak kita kena sembahyang awal subuh? Ya, saya setuju. Wah kan, saya kena tidur awal, saya kena jangan main game melampau-lampau. Tetapi dia gagal untuk menguruskan diri dia kerana dia tahu tahap 2, tapi dia tak dapat tahap 3. Dan apabila kita bercakap tentang hidayah tahap 4, ihdinas siratal mustaqim, kita dengar daripada Putri. Sama-sama 1, 2 mula. Hidayah apa yang kita minta? Bukan sekadar kita berjaya boleh ambil tindakan di sini, tetapi hidayah itu bila Allah izinkan sampai kita dipimpin masuk syurga, barulah orang itu dinamakan mendapat hidayah yang sebenar-benarnya tahap 4. Ini dinyatakan oleh salah seorang ulama namanya Al-Asfahani. Dia membahagikan kerana dalam Al-Quran ini ada banyak ayat hidayah. Soalan pada hari ini, soalan pertama, adakah Al-Quran membawa kita kepada kejayaan? Jawapannya apa? Ya, ya. Tetapi kerana sampul ini nak diserahkan pada orang pertama, saya jumpalah wakil daripada tingkatan mana dulu kita nak ambil? 4. Okey, tingkatan 4 dah betul. Siapa yang sudi ke depan? Kita ada mic ni. Ya. Tapi tak boleh bawa kerana. Jadi kalau siapa yang nak sampul ni, ambil sambil pegang mic ni, jawab soalan. Okey. Jadi soalannya ialah kalau kita tahu bahawa ya betul saya setuju Al-Quran boleh bawa kepada kejayaan, saya beriman betul-betul, tetapi ada soalan tambahan. Betul ke Quran ini bawa kejayaan? Kerana apa? Kerana ada satu persoalan. Siapa kenal orang kaya di dunia namanya Elon Musk? Pernah dengar? Okey, soalannya ialah nak tanya lah siapa wakil kita dapat jawab soalan. Tidak, kita dapat. Ada wakil di sana? Mana wakil? Soalannya ialah Elon Musk tu berjaya tak jaya? Jaya. Mana dia nak panggil seorang nak tanya soalan? Silakan. Siapa? Kita bagi dulu sampul, kemudian mau jawab soalan. Betul ke salah tak kisah. Siapa nama? Zaki. Siapa nama? Okey, kita orang yang berbaju pink tu, silakan.
tu dia berjaya tak berjaya? Okey, berjaya kan? Kalau dia berjaya, dia baca Quran tak? Tak. So, tak semestinya baca Quran tak berjaya, betul atau tidak? Duit ambil, bukan duit, sampul dia sendiri. Kena jawab soalan, tak apa, betul ke salah, tak betul salah. Elon Musk berjaya, saya kata betul kan? Berjaya. Kemudian Quran, kalau nak berjaya, mesti bawa baca Quran. Elon Musk baca Quran tak? Tak baca. Tiga ni kalau tak baca berjaya. Kalau adik-adik sekalian tak baca Quran, boleh berjaya tak? Boleh. Maksudnya tak baca Quran boleh berjaya. Kena fikir lebih sikit. Nak fikir, ambil masa dulu ke tak ya? Okey, terus. Sebab hidayah setiap orang Lain-lain. Ada berapa tahap hidayah? dia bukan 4. Elon Musk tu tahap berapa? 1. Kan? Dia boleh guna pemikirannya, pendengarannya, pandangannya, dia belajar ke apa-apalah, dia Twitter ke apa sebagainya, berjaya tahap berapa? Tahap 1. Tetapi untuk tahap 2, tahap 3, dia solat, bagaimana sungguh dia paling awal solat. Tahap 4, dah confirm dia punya space dia dekat syurga. Dah? Dah. Okey. Jadi itu adalah soalan pertama untuk Syahis. Terima kasih Syahis. Okey, maksudnya apa? Maksudnya bila kita tahu, oh dia berjaya, betul berjaya. Tetapi berjaya tahap berapa? 1. Betul, memang semua orang kalau katakan nak berjaya dalam peperiksaan, berjaya dalam peperiksaan ini sebenarnya kejayaan tahap apa? 1, 2, 3, 4. Berjaya dalam peperiksaan dapat A semua sekali. 1, 2, 3, 4. Kita keluarkan sampel kedua. Oh, kita boleh dapat dengar. Dia kata, oh ada yang ada 1, ada yang kedua, ada yang 3, ada yang 4. Yang sini macam saya nak dapatkan jawapan. Nak datang ke depan ke ataupun jerit di belakang ni? Jerit ke Okey. Kalau nak jerit ke nak datang depan pun tak ada masalah. So mic kita boleh panjang sangat. Sila angkat tangan wakil tingkatan 4. Siapa yang sudi menjawab? Soalan tadi dah beritahu tadi. Saya ni belajar bersungguh-sungguh untuk berjaya. Dapat A semua dalam SPM PMR. PMR ada? Tak ada. Yang ada apa? PT3. Okey, baik. Silakan siapa wakil tingkatan 4? Kakak-kakak. Adik Oman dia baru sampai, dia nak tengok kakak yang menjawab soalan. Dia dengar beberapa kakak ini tingkat 4. Oh, sebenarnya kejayaan belajar ini adalah sila sambung saja. Tapi sambung akan disampaikan segera. Siapa? Adik kakak tingkat 4. Angkat dia, angkat tangan. Ataupun tunjuk dekat dia. Tunjuk dekat dia. Tunjuk dekat dia. Susah kan saya tak boleh sampai ke sana. Okey, sila bangun dia seorang. Okey. Okey, bangun. Saya tak tahu, saya tak kenal nama. Okey, terima kasih. Berikan kepada rakan kita. Awak nak jawab kat sini pun kat situ je. Sini kat sini. Okey, silakan. Bergantung. Sama suara kuat di belakang, tak kuat di sini. Okey, adik-adik yang tingkatan 1, anak-anak tingkatan 1, tingkatan 2 tak ada, tingkatan 3, okey. Kita dengar jawapan akak tingkatan 4. Okey, siapa nama? Amirah. Silakan. Okey, jawab soalan tadi. Berjaya, kita mesti belajar bersungguh-sungguh, belajar MRSM, PDRM, dapat A semua. Cikgu cakap. Dan ayah pun cakap, kamu belajar bersungguh-sungguh. Dapat berapa A? PT3 berapa A? 11. 9. SPM berapa A? 11. Okey. Itu kejayaan tahap 1, 2, 3, 4.
Kedua, iaitu belajar bersungguh-sungguh. belajar bersungguh-sungguh. Itu hidayah tahap 2 ke tahap 1 sebenarnya? Dia dapat A, tapi sembahyang tak berapa sembahyang. Dia balik rumah, dia tengking mak dia tu boleh tahan. Tapi A, semua A. Tahap 1 ke tahap 2? Kalau dipraktikan dia tahap 2, tapi kalau dia tak amal dan praktikan tahap 1. Kalau dia tak praktikan tahap 2, tapi kalau dia praktikan, kalau tak praktikan tahap 1, kalau dia praktikan tahap 2, tahap 3 apa? Tiga dia Dia tahu dah bahawa sebenarnya saya cakap elok-elok dengan mak ayah. Dia tahu dah kena cakap elok-elok dengan cikgu. Tapi bila dia balik kampung nanti pergi sekolah, mak dia cakap dia tu, di situ yang muka dia. Itu tahap berapa tu? Satu dia macam Elmas tadi, dia gunakan pemikiran pandai, tapi dia ni beragama Islam, tapi dia tak praktik saja. Tahap berapa? 2 ke 3? 2. Dia tahu buat baik. Siapa yang tahu bahawa buat baik pada mak ayah bagus tak kan? Siapa yang kata bahawa tengking mak sikit-sikit tu okey? Nanti kita tanya kawan tu, jangan apa jawapan dia. Tapi maksudnya tadi kalau dia tak praktikan, dia hanya tahap 2. Pasal dia tahu buat baik. Dia tak macam Elmas. Elmas dia rasakan cakap baik ke tak baik ke tak kisah. Syurga ke tak syurga dia tak kisah. Kita tahu ke tak tahu bahawa bercakap baik dengan mak ayah pada guru penting untuk kita masuk syurga? Tahu ke tak tahu? Tahu. Itu tahap 2. Tetapi kalau dia tak buat lagi, maksudnya dia tak capai pada tahap 3. Jadi belajar bersungguh-sungguh 1, tapi belajar sambil kita tahu ilmu agama, itu dah masuk kepada tahap 2. Tahu baru tahu, belum buat lagi. Okey, jadi ulang balik, nasihatkan kepada adik-adik kita 1 dan 3 tentang kejayaan. Kalau tahu tapi tak buat, tahu dengan buat. Tidak kan? Apa nama tadi? Amira, sila bagi nasihat. okey. Kalau korang tahu, korang kata korang nak straight A, tapi korang tak buat begitu, so korang bagi tak 1. Tapi kalau korang buat, korang tahu begitu dan korang tak sampai begitu, tu baru tak 2. Betul tak betul? Siapa yang jelas adanya? Saya tak jelas lah adanya. Yang lain tak adanya. Ulang balik Amira, ulang ya. Okey, ulang balik yang adik-adik kita 1, 3 dengar, yang saya dapat tak dengar tak? Ya, satu tempat yang saya dia nak bagi nasihat kat saya. Itu tahap 1, 2, 3, 4 yang tak nak dengar nasihat orang lain, tapi saya tahu sebenarnya saya kena dengar nasihat. Itu tahap berapa tu? 2. Ya, dia tahu banyak ilmu agama, pelajaran subjek agama A, tetapi dia ada kesalahan. Amira. Jadi sekali lagi Amira untuk semua. okey. Korang kata korang nak banggakan mak ayah, korang nak berzaya dunia akhirat, tapi korang tahu tapi korang tak buat, which is korang tak study elok, korang tak buat desain cikgu sungguh-sungguh, korang baru tahap 1. Tak sampai lagi tahap 2. Tahap 2 bila mana korang dah tahu begitu, korang buat latihan cikgu bagi, korang selalu berdoa pada Allah, korang dah sampai tahap 2, tapi tak sampai lagi tahap 3. Tahap 3 apa? Taufik. Taufik apa? Apa yang perlu? Nampak dia ni macam tahap 3 lah. Macam mana? Macam tahap 3. Tak apa, kita ambil masa sedikit memahami perkara ini. Kerana apa? Kerana adik sekalian bila keluar daripada MRCM nanti, ada yang nak ke US, ada yang nak ke US nanti, ada yang nak ke Korea. Oh, ramai. Bukan. Nanti kita akan tengok, dia tu K-pop tu macam jaya je. Tapi rupa-rupa dia baru tahap berapa? 1. Kemudian saya tengok dia tu berjaya sebagai seorang Islam. Dia banyak ilmu agama, pakai tudung, kan? Penutup aurat, tapi perangai mulut macam lengkap. Itu tahap berapa? Tahap 2. Jangan berkata tak payahlah pakai tudung. Nanti saya kalau tak pakai tudung, mulut saya macam apa?
minyak wangi dia kata. Daripada pakai tudung tapi mulut longkang. Sejak mulut longkang itu pasal dia praktik ke tidak? Tak praktik. Tahap berapa? Tak praktik, tahap 2 kan? Kalau dia praktik, ya, jadi itu nasihat dari Amirah. Terima kasih. Jadi pada hari ini itulah doa kita setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama kita ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kerana kita nak pandangan yang lurus ketika lihat Elon Musk ataupun tengok pada K-pop ataupun tengoklah kepada mana, kita tidak sekadar nak percaya tahap berapa? Tahap. Kita tengok orang tu pandai, dapat A dan ilmu agama pun pandai, tapi perangai dan dia tak buat, itu baru tahap berapa? 2. Tetapi kalau boleh kita nak pergi kepada tahap 3. Tahap 3 itulah sebenarnya dia tak boleh terus melompat tahap 3. Dia kena 1, 2. Gunakan penglihatan, pendengaran, pemikiran kita. Tahap 1 guna betul-betul, belajar bersungguh-sungguh. Kemudian kita belajar ilmu agama, iaitu ada kuliah ke, ada sebarang kelas untuk membaca Al-Quran. Kita dalami Al-Quran, ceramah macam sekarang ini untuk mencapai tahap berapa? 2. Dan bila kita dah faham perkara ini, kadang-kadang ada yang saya berjaya buat, ada yang saya tak berjaya buat. Jangan kita give up. Jangan kita give up dan jangan kata oh sembahyang mengampung tapi perangai tengok aku. Rajin ikhlas, tak sembahyang pun, lambat sembahyang pun aku ini juga. Ada tak kadang-kadang kita fikir macam tu? Ada ke tak ada? Ada dan ada yang tak ada. Kalau yang tak ada, okey. Tapi kadang-kadang kita tengok, waktu dia sembahyang pun macam ni tapi tengok result dia. Sebenarnya dia berjaya kalau dia tidak solat dan dia tahu solat penting, tahap 2. Tapi kalau dia kata tak payah solat, Ustaz ada sendiri ya, ketika pergi ke US belajar chemical engineering bersama dengan 33 orang pada tahun 30 tahun yang lepas ya. Semua orang Islam, ada beberapa orang bukan Islam ya. Dan bila sampai ke sana, ada 2 orang, seorang lelaki, seorang perempuan. Bila di Malaysia Islam, bila dah sampai ke US, mereka memilih untuk menjadi atheis. Tahu atheis apa? Aku tanya pada kawan sebelah, kau tahu atheis ke apa itu apa maksudnya? Atheis, tanya pada dia. Tanya pada kawan sebelah, kejut dia. Atheis apa? Kawan sebelah tu kalau jawab, entah, saya tak tahu. Okey, kalau tak tahu tak tahu, atheis itu ialah tidak percaya Tuhan. Dia keluar daripada agama Islam, dia tak percaya pada Tuhan. Dan baru-baru ini, selepas 20-30 tahun yang lepas berlalu, ada seorang yang perempuan itu dia communicate balik dengan saya ya. Dan dia kata bahawa I don't believe in God anymore for the past 20-30 years. Dia cakap, and I'm stressed out. Saya memang stres betul, but I don't think God is really loving me. Saya tak percaya Tuhan sayang saya. Kalau tidak, kenapa Tuhan bagi saya sakit, bagi saya tak berjaya? Pasal dia dulu belajar dekat New York, kami belajar dekat Shah Alam. Ya, Shah Alam buat persediaan bahasa Inggeris. Saya pergi ke New York, dia pergi ke New York. Saya pergi dekat kawasan-kawasan dekat Chicago sana. Dan selepas itu, dia keluar daripada Islam dan kemudian dia berpindah ke Canada. So baru ni dia communicate, dia kata, I'm in Canada and I don't want to go back to Malaysia because I don't think Malaysia will accept me. Jadi dia kata, what's the matter? Apa yang berlaku? Jadi dia kata, tapi dia stres sangat dengan Islam dan dia tak nak percaya pada Tuhan. Dan dia kata, kerana saya ada banyak sangat masalah, I think I need to end my life. Dia nak apa? Nak bunuh diri. Dan cara dia bunuh diri bukan makan pil yang banyak-banyak, pelah-pelah. Dia nak buat, dia pergi jumpa doktor, sign, minta namanya, istilahnya euthanasia. Euthanasia ini ialah satu
operation daripada doktor akan bunuhkan bagi dia sesuatu, tak tahulah macam mana cara dia, ya. Tapi akhirnya baru ini dia awalnya dia nak kembali balik pada Islam, jadi kita bagi nasihat balik, ada 2 orang kawan dekat sana Islam. Tapi akhirnya dia masih give up lagi. Beberapa bulan yang lepas dia mengambil keputusan untuk apa? Pasal orang yang dia give up dengan Tuhan, dia mudah untuk keluar makan Panadol. Pasal apa? Saya apa istilahnya? Kalau dia ada masalah dengan boyfriend itu apa istilahnya? Crush. Ada istilah lain kan? Jadi bang itu lah tu. Dia pasal dia ada masalah dengan boyfriend dia, dengan girlfriend dia. Dia tengok kenapa boyfriend saya itu dia tak menjawab soalan. Kan? Yang itu pun dia dah crush. Lepas tu dia mula nak makan Panadol 20 biji, ya, nak kelar diri lah. Maka dari Islam kita doakan pada kawan sebelah kita kanan dan kiri tu agar dia janganlah jadi seperti kawan Ustaz Saudara tadi. Akhirnya mengambil jalan untuk euthanasia. Pasal dia tak percaya pada Tuhan. Pandai ke tak pandai dia boleh belajar sampai 2 negara? Pandai tahap berapa? 1. Tapi dia pandai tak tahap 2? Tahap 3? Dan rasa-rasanya nak kalau bunuh diri ni boleh masuk juga ke? Yang ini kefahaman yang kita kena faham betul-betul. Kadang-kadang Islam akan berjumpa dengan kawan-kawan kita. Saya stres lah dengan mak saya rasa nak kelar-kelar. Saya nak larikan diri daripada rumah. Itu sebenarnya kalau dia bijak dekat MRSM, itu bijak tahap berapa? 1. Tapi kalau katakan dia bijak dan kemudian dia kata kita kena sembahyang ni, tapi sembahyang dulu lah, aku pergi jauh makan dulu. Itu bijak tahap berapa? 2. Dan kalau katakan kita ni memang belajar sungguh-sungguh itu penting, ya. Tahap 1, tahap 2 kita cari ilmu agama dan kemudian kita buat apa yang kita tahu, itu tahap berapa? 3. Dan saya nak soalan yang seterusnya. Okey, tingkatan 3, silakan. Selain daripada okey, silakan tingkatan 3, okey. Selain daripada orang yang bernama Adam, okey. Siapa-siapa nama Adam tak boleh? Kenapa saya didiskriminasikan kan? Siapa nama Adam kat sini kan? Ada berapa Adam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, Adam yang ada dekat MRSM ini nanti jumpa saya selepas ini. Okey, dia tak boleh dapat sampul ni, dia dapat lain. Okey, ada Adam sahaja. Tak kisahlah Adam Dennis ke Adam apa, ya. Adam yang tak boleh. Ya, baik. Kita juga wakil selain daripada Adam. Dan selain daripada Adamnya. Kita bangun. Kita dapat. Kita 9.30 nak kena habis tadi. Sampul masih ada 8. Jadi saya nak coba bagi ni. Tak boleh bawa balik ke cahaya. Siap? Dapat? Kena kerja tu? Okey. Adam tu? Iqbal, bila tengok dekat kawan ni, kebanyakannya ni mereka ni tahap 1 ke 2 ke 3 ke 4. Susah tak kan saya? 2 kan? 2 tu maksudnya apa? Tahap 2 je. Sebab dia tahun ni tengok sana, tengok sana. Okey. Mereka ini pada tahap berapa? Okey, tahap berapa? Tahap 2. Tahap 2 Kebanyakan tahap 2. Siapa yang setuju jawapan beliau? Katakan. Saya. Siapa yang saya bangkang? Katakan. Saya bangkang. Oh, saya bukan bangkang. 2 bangkang. Saya. Okey. Tapi beritahu apa sebabnya dan apa yang perlu dibuat untuk jadi tahap 3. Tanpa dah sampai jawab.
praktikal lah. So macam saya tahap 2 awal boleh tu kita dah praktikal. Naik tahap 3 kita buat dah contohnya macam solat awal waktu. Solat lawan seperti baru. Okey, terima kasih. Nak ada soalan lagi tak? Tak nak? Nak? Boleh, okey. Soalan tambahan ialah buat apa kita dapat tahap 3 bila kita boleh tahap 2 dah cukup? Kenapa kalian hayat bagi pada seorang adik kawan 3 dan 3 yang seorang lagi? Nak kalian hayat? Nak minta bantuan bagi kau. Ini dalam ni. Kau nak jawab sini? Nak jawab sini? Oh, tengok muka dia tak nak Dia nanti dia tak nak? Tak nak? Okey, belakang ada? Tak boleh Okey, terima kasih. Berikan tepukan kepada Iqbal. Baik, kita nak dengar daripada tingkatan 3 putri di belakang. Ya, kalau boleh untuk menyatakan apa jawapan kalau dia tak mengapa saya pelajar-pelajar MRSM ini saya perlu kempen untuk jadi tahap berapa? 3. Tahap 4 confirm lah ya, tapi itu berada di akhirat nanti di syurga. Tahap 3 ni saya mesti kempen dan saya paling kurang kempen pada diri saya untuk tahap 3. Apa pasal pula tahap 3? Tahap 2 dah ada okey lah tu. Kira kan kena 3 okey? Ada tak? Kira kena 3. Ni yang baju merah bunga kira berapa? 3. Okey, silakan. Berikan bukan kepada kawan kita. Dan biasanya kawan-kawan kita yang sebelah tu boleh jawab soalan tak? Saya tanya dia, boleh jawab tak soalan? Boleh, dia boleh. Okey, siapa nama? Okey, Hafizah. Okey, Hafizah tengok pada kawan yang belakang saya. Okey, kawan-kawan sila beri sokongan doakan dia dapat jawab soalan. Okey. Itu juga jadi tahap 3 ataupun belajar MRSM ini bukan sekolah agama kan. Jadi tahap 2, tahap 1 macam Elon Musk pun okey lah. Jawapan Hafizah. Pahala tu nak guna waktu bila? Pada masyarakat. Pahala tu guna tak dekat MRSM? Dia tengah belajar. Pahala dah nak? Pahala ni berguna ke ataupun tunggu akhirat baru guna? Guna untuk apa? Banyak. Pahala banyak-banyak. Siapa yang kat sini pahala orang sebelah tu banyak? So ni orang kawan tu banyak betul pahala dia. Banyak. Siapa yang banyak? Banyak. Ada lagi soal. Okey. Kenapa kena banyak pahala ni? Waktu belajar ni ini kita tak cakap bersyukur lagi. Oh, belum bagi lagi. Okey. Kelas tu pahala banyak-banyak. Yelah, apa yang bagus ya? Kata tadi masuk syurga kan? Dekat MRSM ni, orang yang banyak pahala dengan tak banyak pahala, ada beza tak ada? Ada. Aku kesan. Cepat foto, dan kalau tadi foto boleh di waktu belajar ni ilmu sukar untuk masuk, sukar untuk terus berjaya dalam hidup. Dan hati kotor, dia dengki dengan kawan, dia dengki dan mudah marah dengan mak ayah ya. Itu adalah pesan bila pahala kita itu tak berapa banyak dan dosa itu bertimbun. Terima kasih. Dilakukan pembangunan. Jadi itu kepahaman ya. Bila kita cakap tentang adakah Quran membawa kejayaan, kita
kita nak berjaya bukan tahap 1, tapi kalau boleh tahap 3. Dan sudah tentunya nak pergi pada tahap 4. Kalau sesiapa yang nak tahap 4, dia mesti gunakan, bina diri dia yang boleh berfikir, guna mata pandangan ke arah kebaikan. Nombor 1, macam Elon Musk, kan? Dia buat yang terbaik. Kaya tak kaya itu lain cerita. Kerana apa? Kerana dia tahu ada lagi tahap 2, ada tahap 3, ada tahap 4. Cuba bayangkan. Ada orang dah pergi semua dan dia makan, tengah hari nanti makan kepala monyet. Dia banyak duit. Saya Dewan makan aiskrim, makan ikannya, saya sekala bagilah kepala monyet. Siapa yang suka orang dia? Siapa suka orang dia? Ada? Cuba bawa orang tu. Siapa orang? Bawa pergi sini, Bob. Mana Bob? Nak bagi dia gaya, bukan ni. Mana Bob? Dia siapa nama? Alif Daniel. Come here. Main. Dia Daniel. Saya nak tanya soalan. Mudah dia. Tapi saya nak bagi sampul. Yang penting sampul ni sampai dulu. Kita akan siapa nama? Ingat nama apa? Ada Daniel pernah tak makan kepala monyet? Bersyukur kerana Alif Daniel tak pernah makan monyet, ya. Walaupun monyet ada banyak kat tepi tu kan, tetapi tengok kawan-kawan ada tak yang makan kepala monyet? Saharan main sini. Siapa saharan? Kat sini. Sini. Saharan sini. Itu dia soalan saya dah bawa balik. Saya saharan tak? Saharan. Ada tak menu dekat dia orang makan tu Dewan Sera? Kami ada Dewan Sera. Menu dia kepala monyet ke? Sup pula ada? Ada? Oh tak ada? Okay. Rasa-rasanya bersyukur ke tak bersyukur kat menu tu tak ada? Bersyukur. Apa bersyukur? Ya? Haram. Maksudnya benda tu tak boleh kan? Tak boleh. Dan itu sebenarnya tahap berapa? Saharan ni jawapan ni tahap berapa? Kita tak tahu lagi saharan contoh dia kat luar dia pergi cari kan. Tapi kita doakan saharan dia faham haram dan dia tidak akan ambil perkara-perkara tersebut. Ya, kita tahu kan satu lagi perkara yang haram ialah macam babi kan. Apa lagi? Rasuah haram tak? Haram. Tapi ada orang bila dah dewasa nanti, dia dapat peluang untuk rasuah. Dia tahu haram, tetapi dia ambil juga. Kerana apa? Dia bijak berjaya tahap berapa? Terima kasih. Beri nasihat kepada kawan-kawan jangan makan kepala monyet. Ya. Baik. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, saya harapkan kepada semua sudah memahami bahawa adakah Al-Quran membawa kita kepada kejayaan? Ya ke tidak? Ya. Tetapi bila kita dah belajar pada pagi ini, kejayaan itu ada 1, 2, 3, 4. Kita nak berada pada maksimum tahap apa? 4. Belajar bersungguh-sungguh 1. Sama macam Elon Musk. Tetapi kita nak tahap 2, kita belajar ilmu agama. Kalau ada kata ini bukan sekolah agama, ini bukan MRC Al-Bab contohnya. Tetapi kita kena ingat bahawa Al-Quran mengajar kita nak berjaya sampai ke mana. Kan? Kalau saya ni nak berjaya sampai ke syurga bersama mak ayah saya yang hantar saya. Ada dekat sini, kat rumah ada swimming pool, ada? Ada kat rumah ada bakap yang mandi besar. Ada? Ada kat rumah ada lokam? Jangan sampai di akhirat nanti
rumah kita tak ada longkang. Apa maksud tak ada longkang? Kerana masuk ke satu tempat di mana minumannya itu adalah air yang mendidih. Siapa yang nak minum air mendidih kan? Siapa nak? Tak ada kan? Dan kalau siapa yang kata saya nak cuba juga lah air mendidih, pergi di luar makan tu, kata pada pakcik, bagi air mendidih tu bagi saya 2-3 cawan, cuba. Nak cuba, siapa nak berani cuba? Tak berani kan? Tak berani. Kalau ada yang kata, saya tak cuba, tak tahu, nanti beritahu nama pada Ustaz Razif, kan? Nanti kita teruskan macam mana. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya kita bersyukur sangat kita dapat air ini, dan kita nak air yang lebih sedap bila sampai di akhirat nanti, kerana adik-adik memilih kejayaan tahap apa? Nak tahap 4, tahap 3, 2, 1 mesti clear. Ya, tak mungkin dia terus masuk syurga, tetapi tahap 3-nya sembahyangnya entah ke mana, baca Qurannya entah ke mana, taat pada mak ayah cikgunya entah ke mana. Tak mungkin. Tetapi tahap 3 ini tidak mungkin kecuali tahap 2. Kita tahu bahawa sebenarnya saya kena berjaya dalam hidup saya untuk berjaya belajar dan berjaya dalam ilmu agama ini. Itu tahap 2. Dan tahap 2 ini kena nombor 1, kena betul-betul tengok, dengar dan berfikir dengan jelas. Soalan terakhir, soalan terakhir ada lagi. Ada 4 lagi. Jadi saya minta wakil dari Puteri pula tingkatan 5 untuk menjawab soalan seterusnya. Ayat mana dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang bercerita tentang formula kejayaan? Kita dah bincang tadi. Kita ulang-ulang ayat tersebut. Apakah ayat tersebut? Silakan wakil. Tingkatan 5. Ayat ini bincang yang cakap tentang kejayaan yang diumumkan Allah beri pada setiap masa. Ihdinas siratal mustaqim. Sama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Ini sebenarnya Allah suruh kita minta, ya Allah, ampunkan hidayah kalau boleh tahap 1, kalau boleh naik lagi Allah tahap 2, tahap 3. Kadang-kadang terjatuh tahap 2, naik dari tahap 3, agar bila kita hidup kita dipenuhi tahap 3, moga-moga Allah pimpin kita pada tahap 4. Jadi soalan itu dah jawab. Kata 5, Puteri jawab soalan lain. Soalan lainnya ialah tolongkannya pada kawan sebelah kiri kanan itu, ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, apa perkataan kejayaan yang dinyatakan? Ayat 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita soalan kata 5 lagi. Ayat mana yang ada cakap pasal kejayaan? Ayat 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5? Kata 5 Puteri, okey. Ada? Kata 5 mana? Tak ada nak kata 5. Okey, silakan wakil ada. Kalau ada wakil, bangun. Ada. Kalau belum ada, tinggalkan 5 dia lagi. Masa tinggalkan 5 tak ada. Okey, saya nak bersama dengan siapa tu yang baju biru tu, tinggalkan 5 ke cikgu? Yang baju biru tu, yang cadar. Saya tahu apa? 5 ke cikgu? Saya tak kenal, tak tahu cikgu pula. Pelajar, kena 5. Tinggalkan 5. Okey, sama ada baju hitam atau baju biru? Siapa nama? Siapa nama apa? Aiman. Okey, kita dengar abang kita. Siapa nama? Aiman. Ayat 1, 2, 3, 4, 5 daripada surah Al-Baqarah. Mana ayat yang ada perkataan berjaya? Ayat 3 Ustaz. Ayat 3. Baca. Ke kawan sebelah yang baju biru tu nak tolong?
Bahasa ni. Boleh tolong? Oh, boleh tolong? Tak boleh? Boleh tolong tak? Ayat apa? Ayat 1, 2, 3, 4, 5 surah Al-Baqarah tu ada satu yang ada perkataan yang berkaitan dengan kejayaan. Boleh tolong? Tak boleh tolong? Siapa yang tadi pun boleh tolong? Yang keempat, boleh tolong? Awak boleh tolong? Sini. Okey. Ini contoh tingkatan 4 tolong tingkatan 5. Bagus tak bagus? Bagus. Ni 1, 2, 3, 4 ni. 4, macam juga lah. Ni bukan tingkatan 4 ni. Tahap kejayaan 1, 2, 3, 4 tadi. 3. Okey. Jadi Aiman tolong tanya pada dia, kemudian dapatkan jawapan, kemudian jawab lagi. Tanya pada dia, apa jawapan? Dalam ayat 1, 2, 3, 4, 5, ayat nombor berapa? Ayat ni apa? Kalau tak hafal dengan kawan. Yang lain pun kakak kita tadi pun boleh bersedia. Dah buat transfer. Okey. Kalau dia lulus, saya bagi sampul. Kalau tak lulus, pulang balik. Atau awak bagi kat dia pasal kalau dia dah lulus Tengok. Okey, silakan. Jawapan. Jawapan dia ayat kelima. 5. Perkataan muflihun. Muflihun. Baca ayat tolong ni. Kita nanti akan jawab. Ayat 5. Dah hafal ke ayat 5? Oh, hafal. Ayat 5. Okey, kita Ulaika ala hudan min rabbihim. belum lagi, tak lulus lagi. Wa ulaika ala humul muflihun. Ulang balik dari awal. Yang lain pun hafal tak? Dengar betul tu, hafal dulu. Ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Baca dia awal. Baca dia awal. Baca dia dari awal, ayat 5. أولئك على هدى من ربهم وأولئك على وأولئك هم المفلحون. Okey, kerana Aiman ada lancar tak lancar, saya kat kataknya. Sekarang kawan yang satu apa? Asfar. Asfar, tolong latih semua pelajar Aiman SM ini untuk baca ayat nombor 5 sampai mereka hafal. Boleh? Nah, okey, terima kasih Aiman. Okey, latih mereka untuk ayat kelima, ayat yang menjelaskan sebenarnya Allah nakkan kita kejayaan. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 sampai nombor berapa? 3 ke 4? 4. Muflihun itu maksudnya berjaya dunia akhirat. Kalau fatih biasanya adalah kejayaan di dunia. Ya, fatih dalam bahasa Arab. Kalau fauz biasanya kejayaan di akhirat. Tapi kalau muflihun berjaya di dunia akhirat. Nombor 1 kena berjaya, 2, 3, 4. Jadi ayat nombor 5 ini sebelum kita bersurai, kita nak pastikan kawan kita Asfar, tolong latih mereka ini agar hafal ayat tersebut. Jangan lupa bahawa saya mesti berjaya sebagaimana Quran ajar untuk berjaya sampai tahap 4, sampai saya dengan ibu ayah saya, cikgu saya semua masuk ke syurga Allah SWT. Silakan Asfar. Pasal Asfar nak ajar lebih sikit, nanti kita bagi sampul lebih sikit. Tapi ajar dulu. Ulaika ala hudan min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun.
Okey lah ni version. 1 hingga 10 berapa markah nak bagi? 7. Oh, saya tak lengkap lagi Ulang balik, tak bagi version. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Okey, sekarang soal B dulu situ. Semua tolong bisikkan kat kawan sebelah tu. Bisik kawan dengan kuat-kuat. Pilih seorang, jangan tak bisik. Kau jangan bisik benda lain pula, bisik ayat pun je. Bisik lain. Okey, dah bisik? Dah? Siapa yang tidak membisik dan tidak dibisik, dia tak tahu pun yang dan dia pun tak. Semua ada? Semua dapat bisikan? Bisikan wahyu inilah yang harapnya pada adik dan anak sekalian selalu ingat, iaitu ayatnya apa? Sama-sama baca. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat hidayah sampai ke tahap tempat. Allah pimpin dia dekat dalam dunia ini. Ketika belajar pun ketika dia bekerja pun begitu. Kalau dia sampai ke akhirat pun Allah pimpin sampai ke syurga. Mereka lah yang diberi hidayah oleh Allah SWT. Belajar agama saja atau belajar pagi saja tak cukup, tapi Allah pimpin. Wa ulaika humul muflihun, baru dapat satu anugerah daripada Allah, namanya anugerah muflihun, berjaya dunia akhirat. Sekali lagi sama-sama dipimpin Asqar menutup majlis kita pada pagi ini. Sama-sama Asqar pimpin semua pada bersemangat. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sama-sama kita baca, Asqar baca, semua baca serentak menutup. Akhir sekali kita akhiri dengan sadaqallahul azim. Ya, sama-sama 1, 2, mula. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Saya tambah tadi 2 sampel untuk memimpin bacaan ayat kita. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada para guru dan juga terima kasih kepada Ustaz Razi pada hari ini menyusun dalam masa yang pendek untuk saya berkongsi. Harap-harapnya adik-adik sekalian jangan lupa perkataan daripada Allah. Lupa keadaan saya apa? Ya, penceramah tu apa dah senang tak apa. Tapi jangan lupa perkataan daripada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kerana situ akan ditinggalkan, kita akan pergi meninggalkan mak ayah, ayah pun meninggal nanti. Tetapi yang kekal adalah kepercayaan daripada Allah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.